Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam, geng. Terima kasih kerana kembali ke channel Si Tukang Cerita bersama hos anda, Acap Si Tukang Cerita. Jadi kepada anda yang dah subscribe channel Si Tukang Cerita, yang dah follow Acap daripada awal hingga kini, Acap ucapkan jutaan terima kasih. Acap sangat menghargainya. Dan kepada anda yang mungkin baru saja jumpa channel Acap ni, Acap ucapkan selamat datang dan Acap harap korang semua menikmati ataupun enjoy dengan semua kisah-kisah yang telah Acap sampaikan dalam channel ini. Acap malam ni nak sampaikan lebih kurang dalam 3 buah cerita. Okey, jom kita layan #seram tak. Alright, gang. Kisah yang pertama ni melibatkan seorang pengurus jenazah. Pengurus jenazah ni kita bagi nama dia Ustaz Harun. Bukan nama sebenar. Satu hari, Ustaz Harun ni baru saja selesai uruskan jenazah di Jabatan Forensik di sebuah hospital. Nah, hospital tu Acap rahsiakan nama dia. Dan okey, Ustaz ni pun dah uruskan jenazah apa semua. Jenazah pun dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Ustaz ni tak ikut. Dia duduk kat pejabat untuk uruskan dokumen-dokumen yang lain. Jadi tengah dia uruskan dokumen tu dan dia duduk dekat meja dia sambil dia berehat sekejap lah, penat kan. Dah settle dokumen, dia rehat kejap. Kemudian telefon pintar dia bergegar. Dia tengok ada panggilan video daripada seseorang yang dia tak kenali. Dia tengok siapa pula yang video call aku ni? Dan dia angkat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong saya Ustaz Harun. Tolong uruskan jenazah kawan saya, nama dia Saiful. Awak ni siapa Ustaz tu tanyalah. Tolong ya Ustaz. Jenazahnya sekarang dekat Hospital Kajang. Hospital Kajang? Siapa nama jenazah tu? Siapa nama arwah? Saiful. Tolong ya Ustaz ya. Tolong kawan saya tu. Awak tak, sebelum tu nama awak siapa? Pap dia letak. Ustaz ni macam, siapa pula ni? Daripada mana dia dapat nombor aku ni kan? Okeylah, tak apalah. Jadi Ustaz ni pun dia siapkan kerja-kerja dia benda semua. Dan dia pun memandu pulang. Jadi bila dah sampai rumah, solat maghrib, solat isyak kan, dengan family apa semua, Ustaz ni pun nak masuk tidur. Tapi sepanjang dia menjalankan aktiviti bersama keluarga dia tu, dalam kepala otak Ustaz ni terfikir-fikir siapa lelaki yang hubungi dia petang tadi. Tak apalah. Mungkin orang tersalah nombor ke apa ke kan. Mungkin Ustaz Harun lain ke apa. Tak apalah. Dia pun nak tidur. Jadi masa Ustaz ni nak letak telefon dia dekat almari sisi di sebelah katil dia ni, sekali lagi dia menerima panggilan daripada seseorang yang tak dikenali. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Harun ke tu? Waalaikumsalam. Ya, saya Ustaz Harun. Siapa bercakap kat sana? Ustaz, tolong uruskan jenazah arwah suami saya ni. Dia sekarang dekat rumah. Baru je meninggal siang tadi, kata dia. Tolong ya Ustaz ya. Tolong uruskan ya. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa ni? Tolong ya Ustaz. Tolong ya Ustaz. Tolong uruskan jenazah arwah suami saya ni. Nanti saya sharekan location. Jadi Ustaz ni okey. Okey, baik. Bang, letak telefon. Kemudian Ustaz tu macam, ni tak kenalkan nama, tak kenalkan apa, tiba-tiba minta tolong ni. Rasa macam, aduh, macam mana ni kan? Pap, tiba-tiba dia hantar WhatsApp. Saya isteri kepada Saiful, kata dia. Baru Ustaz tu teringat lah. Tadi pagi ada orang telefon dia, orang lelaki telefon dia minta bantuan untuk uruskan seorang jenazah nama Saiful dekat Hospital Kajang. Kan? Mungkin ni Saiful tu dah dibawa balik ke rumah lah. Yang ni isteri dia pula telefon minta tolong kan. Mungkin orang lelaki ni lah yang bagi nombor telefon pada wanita yang dalam panggilan tadi tu. Dalam WhatsApp tu kata, saya isteri kepada Saiful, minta bantuan Ustaz, tolong uruskan jenazah suami saya. Saya tak tahu nak minta tolong dengan siapa lagi, kata dia. Dan dia bagi lokasi. Jadi Ustaz ni nak ke tak nak tolong kan?
Tak apalah, ustaz ni kata ni pun fardu kifayah, dah orang minta tolong kan. Dia pun bersiap-siap lah kan. Dia bersiap-siap, lepas tu dia cakap dengan isteri dia apa semua, dia nak pergi uruskan jenazah ni. Dan dia pun bertolak. Daripada rumah ustaz tu ke tempat lokasi lebih kurang dalam 45 minit juga perjalanan. Dan tiba dah masuk ke kawasan tempat nak sampai ke rumah jenazah ni, ustaz ni macam pelik lah kan. Wish, dalam betul rumah orang-orang ni. Kiri kanan ni kelapa sawit dia. Memang duduk dekat kawasan macam gini ke? Ada ke perkampungan kat dalam ni? Gelap je daripada tadi ni. Dah dekat 10 minit jalan, tak nampak-nampak rumah ke apa ke. Tapi Waze tu masih menunjukkan jalan tu straight. Katanya lagi 200 meter dia akan sampai ke tempat tu. Jadi ustaz ni drive. Akhirnya dia nampak ada 2-3 biji rumah kat situ. Kan? Ada rumah yang di sebelah kanan sekali ni agak terang jugalah. Dia nak masuk ke simpang tu, parking kereta, dia keluar daripada kereta, dia terserempak dengan seorang pakcik. Pakcik ni keluar daripada rumah depan tu, nak pergi ke rumah arwah ni. Kan? Jadi ustaz ni macam, mana satu agaknya rumah dia kan? Siapalah pakcik ni? Assalamualaikum pakcik. Nama saya Harun. Waalaikumsalam. Nama pakcik Daud, kata dia. Oh, Pakcik Daud kenal dengan orang nama Saiful ni. Tadi saya dapat panggilan bla 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 gitulah, dia cerita kat Pakcik Daud ni kan. Oh, kenal sangat. Memang si Saiful ni dah lama sakit dah pun. Dia ni kena sakit misteri lah ustaz. Tak tahulah orang sihirkan dia. Tak tahulah dia ni pasal apa tu kan. Tapi dia memang dah lama sakit dah. Orangnya baik ni. Oh, dah berapa lama dia sakit? Pakcik? Lebih kurang dalam 3-4 bulan lah. Ni seminggu dah dia nazak. Ni pagi tadi baru dapat berita yang dia meninggal. Oh, baik pakcik, silakan. Oh, dia orang pun sampai dekat depan rumah arwah yang nama Saiful ni lah. Dan dia masuk ke dalam rumah. Jadi adalah seorang pemuda ni datang dekat dengan dia. Assalamualaikum. Encik siapa ya? Oh, nama saya Ustaz Harun. Cik ni pula, saya anak kepada arwah. Ustaz Harun ada apa ya datang sini? Tak ada apa. Macam ini, tadi saya dapat panggilan daripada mak kamu lah kot. Sebab kata dia isteri kepada arwah. Katanya nak minta bantuan saya uruskan jenazah. Oh, ya ke? Itulah, saya ni pun daripada petang tadi ni mencari-cari juga orang untuk bantu. Sebab tadi Qariah masjid sini ada 2-3 orang meninggal. Jadi diorang agak sibuk. Tu yang kami ni tengah calling-calling sana sini lah nak cari orang yang boleh bantu. Jadi ustaz dah datang ni, alhamdulillah, rezeki saya. Cumanya ustaz, tadi ustaz cakap pasal mak saya. Yelah, mak kamu yang telefon saya ni tadi. Kejap. Dia keluarkan telefon dia, dia tunjuk. Ni tadi pukul 11.30 tadi dia telefon saya. Ni nombor dia. Tiba-tiba muka pemuda ni tadi, anak kepada arwah si mati tu kan. Tiba-tiba muka dia berubah. Berubah pucat. Daripada tadi dia senyum menyambut kedatangan ustaz ni, kini muka dia dah jadi pucat. Kenapa? Kenapa muka awak macam tu ustaz tu? Macam itulah kan ustaz tu tengok dia kan. Macam ni ustaz. Nombor telefon ni kami dah deactivatekan dah. Dan kita orang pun dah potong dah nombor ni. Lagi satu, kalau ustaz nak tahu, mak saya ni dah meninggal 2 tahun lepas. Ustaz ni macam, sudah. Kan? Kamu biar betul. Memang mak kamu yang telefon tadi. Okey, mari kita cuba lagi. Sebab dia memang hantar WhatsApp yang katanya suami dia meninggal. Maknanya ini suami ni mak awak lah yang telefon. Tak ustaz, mak saya dah 2 tahun dah meninggal. Cuba ustaz telefon. Try dia telefon nombor tu. Dia telefon. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Terima kasih. Telefon lagi. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Terima kasih. Ustaz ni tak puas hati. Telefon lagi. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Terima kasih. Lepas tu anak arwah ni dengan ustaz saling berpandangan. Jadi ustaz dia kata tak apalah. Macam inilah. Ini pun dah malam sangat ni. Jomlah kita uruskan ayah awak ni. Saya nak
ukur dulu untuk kain kafan dia apa semua. Mungkin-mungkinan esok pagi lah ni ya, lepas subuh macam itulah baru kita kebumikan jenazah ayah awak ni. Baiklah Ustaz. Sebelum tu saya nak tengok dululah rupa ayah awak, tengok jenazah dulu. Silakan Ustaz, sila. Jadi Ustaz ni pun ambil pita ukur dia apa benda semua. Tu dia duduk dekat sebelah jenazah tu, nak ukur lah ni kan. Jadi sambil-sambil tu dia buka lah kain batik yang menutupi muka arwah ni. Nak tengok lah kan orangnya macam mana apa semua. So bila dia buka je geng, dia terkejut babe. Ustaz tu macam termenung sekejap kerana yang berbaring dekat atas tilam tu, yang berbaring kaku dekat atas tilam tu adalah orang yang sama menghubungi dia pagi tadi geng. Dan kemudian Ustaz ni tanya dengan anak arwah jadi, siapa nama ayah awak? Saiful Ustaz. Dia meninggal bila? Dia meninggal lebih kurang dalam pukul 9 ke 10 pagi tadi Ustaz. Ustaz tu macam terpana sekejap sebab dia terima panggilan telefon daripada orang yang sama ni pukul 4.30 petang geng. Dan orang ni meninggal pukul 9 ataupun 10 pagi tadi. Ustaz dia cakap memang persis sama dengan rambut belah tengah dia, dengan baju hijau yang dia tengah pakai masa tu kan. Dengan muka dia, misai dia, bibir yang pucat. Jadi Ustaz tu tutup balik. Tak apalah, kita uruskan teruslah InsyaAllah esok lepas subuh kita akan kebumikan ayah awak ni. Sebab ni sekarang ni pun dah malam sangat, dah dekat pukul 1 pagi dah ni. Okey. Jadi Ustaz tu terus diam dan dia buatlah apa yang patut. Keesokan harinya jenazah tersebut selamatlah dikebumikan tanpa ada apa-apa halangan, dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan Ustaz tu tak fikir benda-benda negatif, hanya dia berfikir mungkin ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ingin menunjukkan kebesaran dia yang agung itu. Itu kisah yang pertama. Okey geng, ini kisah yang kedua, masih dengan kisah pengurus jenazah. Kali ni pengurus jenazah wanita. Dekat dalam satu kampung ni, okey, ada 2 orang pengurus jenazah yang agak popular dari kalangan orang kampung ni. Pengurus jenazah wanita lah. Ustazah nombor 1 kita acak namakan ustazah tu Ustazah Halimah, dan yang kedua Ustazah Hasnah. Okey. Ustazah Hasnah ni adik kepada Ustazah Halimah. Alright. Satu hari Ustazah Hasnah ni diajak oleh Ustazah Halimah ni untuk uruskan seorang jenazah ataupun satu jenazah wanita Islam bernama Sakinah, bukan nama sebenar. Jadi Hasnah ni cakap lah, oh jenazah nama Sakinah, kenapa dengan Sakinah ni? Ini Sakinah ni yang duduk dekat simpang kampung tu kan? Ya betul. Sakinah ni meninggal disebabkan dilanggar lori waktu dia nak pergi melawat cucu dia. Okeylah, tak apalah. Ustazah Hasnah ni pun okey je. So pergilah ke tempat pengurusan jenazah dekat masjid dalam kampung dia tu. Sampai dekat sana, tiba-tiba Ustazah Hasnah dan Ustazah Halimah ni dihidangkan dengan satu bau yang sangat tak menyenangkan. Bau macam, apa ni kan bau ni. Tapi Ustazah Halimah dan Ustazah Hasnah ni dah diajar untuk tidak menegur ataupun berkata-kata yang tidak baik ketika nak menguruskan jenazah. Jadi mereka ni pun pakailah penutup muka kan. Pakai kain untuk penutup muka ni untuk elakkan daripada bau yang tak menyenangkan ni. Jadi ditanyalah kepada pegawai yang ada kat situ, pegawai yang menghantar jenazah ni. Mana jenazahnya? Dekat sini. So masa dia pergi tengok dekat jenazah ni, dekat di tempat perbaringan nak mandikan jenazah tu, memang darah banyak geng. Menitik-nitik darah kat situ. Lepas tu ada satu bungkusan dekat tepi. Diorang pun tak tahu apa benda ni sebenarnya ni. Diorang pun tak tahu apa keadaan si Sakinah ni. Okeylah. Jadi Ustazah Halimah ni pun buka lah kain kapan tu. Kain kapan pula. Kain yang menutupi, kain putih yang menutupi badan arwah Sakinah ni.
Bila dia buka je geng, ya Allah geng. Kan? Abang akak semua, Masya Allah. Acap bukan nak membuka aib orang, bukan apa kan. Ini sekadar macam, ini sekadar cerita dan memberi sedikit iktibar untuk kita lah Bila dia buka saja kain tu, dia nampak keadaan Sakinah tu sangat-sangat menyayat hati geng. Sangat-sangat mengerikan. Di mana kaki dia, badan dia, kepala dia ni dah tak rupa orang babe. Kaki dia ni dengan dagingnya yang tercabut sana sini, sehingga menampakkan tulang, dengan keadaan perutnya yang terburai. Dan untuk pengetahuan semua, Acap lupa nak bagi tahu, kisah ni berlaku pada tahun sekitar 70 hingga ke 80-an. Macam itulah kisah ni Dengan perutnya yang terburai, tangan dia ni dah nampak tulang, tak ada juga kulit-kulit dia yang tertanggal. Dan memang sangat mengerikan. Jadi waktu tu Asnah ni macam nak belah lah dari situ kan, nak pergi dari situ sebab tak tahan tengok keadaan macam tu. Tapi Ustazah Halimah kata, janganlah, ini dah tanggungjawab kita kan, ni fardu kifayah ni, kita kena jalankan juga tanggungjawab ni. Okeylah, si Asnah ni pun akur lah dengan apa yang Ustazah Halimah ni cakap. Dan dia pun memulakan operasi memandikan jenazah lah kan. Dimulakan dengan kaki gosok masa tu kan, gosok. Lepas tu masa dia gosok tu geng, daging dia tu macam kita basuh daging lembu tu, ada yang tercabut, ada yang, ya Allah nak cerita kan. Dia basuh pelan-pelan supaya tak tercabut daripada rangka tu, cirus, buang darah apa semua, cirus. Dan bau tadi tu yang macam bau yang tak menyenangkan tu, rupa-rupanya datang daripada Sakinah ni kan. Dicuci, bersihkan najis daripada usus tu. Dan najis yang keluar daripada usus tu tak habis-habis geng. Tetap keluar. Tapi dia punya bau, menurut si Asnah ni, memang sangat memualkan. Dan dia tak boleh dah bayangkan macam mana nak describe bau tu geng. Dia tak tahu macam nak describe bau tu. Dan lepas tu dia ada nampak satu bungkusan kecil kat sebelah dia. Rupa-rupanya tu adalah cebisan-cebisan daging yang tanggal sewaktu aksiden. Yang dikutip oleh pegawai-pegawai perubatan ataupun polis yang berada di kawasan tu sewaktu di tempat kejadian. Okey, so dia ambil daging-daging tu, dia mana yang tercabut tu dia ambil masukkan dalam kain. Memang nak muntah lah si Asnah ni kan. So sekarang ni cuci pula kat bahagian badan. Naik kat bahagian badan, ya Allah. Sekali lagi lah si Asnah ni macam, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yelah cuci bahagian usus yang terburai tu kan. Cuci sampai dekat dada ni, cuci tangan dia apa semua. Dan kali ni bila dia buka dekat bahagian kepala geng, ini lagi ngeri geng. Ini lagi ngeri bila keadaan kepala dia tu kemik sampai mata dia sebelah kiri ni terkeluar tau geng. Terkeluar dan otak ni dah macam melili-lili keluar tau. Macam alamak, macam nak cakap nasi tu kau masukkan dalam plastik, mampak-mampakkan, lepas tu kau prek tekan keluar. Lebih kurang macam itu keadaan dia kan. Dengan muka Sakinah masa tu yang dah sengit, tenganga, mata terkeluar. Masa tu yang Ustazah Asnah ni sabar je lah kan, disebabkan oleh amanah ni dibuat jugalah. Dan dia kutip lah lebihan-lebihan otak yang dah terkeluar tu, masukkan dalam plastik tempat yang dia simpan daging-daging yang dah bercerai daripada badan dia ni. Okey, dah selesai cuci kan semua, dikapankan lah kan. Dikapankan, itu pun 2 kali juga dia orang kapankan, disebabkan oleh darah tu tak berhenti-berhenti mengalir daripada badan arwah ni. Dan najis pula tak henti-henti keluar daripada badan arwah. Dan dicuci sekali lagi, kemudian dikafankan semula. Alhamdulillah, urusan kafan dah selesai. Lepas tu adalah beberapa orang yang ambil jenazah ni, masukkan dalam keranda untuk dibawa ke tapak pengumian. Dan lepas tu, sebelum dialihkan ke keranda tu, si Ustaz Asnah ni dia cuci daging-daging ni tadi yang dekat dalam bungkusan kecil tu kan. Cuci dengan baunya yang, ya Allah, dia kata dia memang tak tahan sangat bau dia. Memang sangat-sangat, sangat busuk lah orang kata kan.
kan. Jadi dalam hati Ustazah Hasnah ni terus menerus membaca zikir, meminta supaya Allah mudahkan urusan, minta supaya Sakinah ni ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman lah, kata dia. Kan? Dah selesai apa semua, okey, daging-daging ni semua dibalut dalam kain putih juga, letak dekat dalam tak tahulah macam mana prosedur dia, mungkin dia letak kat dalam kafan tu sekali kot kan, sebab tak dinyatakan dalam cerita tu macam mana dia buat. Okey, kemudian dah dikafankan elok-elok, letakkan dalam keranda, kemudian dibawa ke tapak pengebumian. Dan akhirnya jenazah Sakinah ni pun selamatlah dikebumikan. Jadi Ustazah Halimah ni pun pulang ke rumah. Ustazah Hasnah ni ingat dah habis kat situ je. Okey. Malamnya ni geng, kan, dia uruskan jenazah tu siang. Kan, lepas tu malamnya ni geng, masa Ustazah Hasnah habis dia masak untuk makan malam masa tu, dah nak masuk waktu maghrib. Rumah kampung biasalah. Jamban ataupun bilik air kan dekat luar kan. So Ustazah Hasnah ni dah siap-siap hidang makanan apa semua, dia pun nak pergi ambil wuduk. Kan? Pergi ambil wuduk kat luar, dia buka pintu bilik air. Jarak antara pintu bilik air, pintu dapur dengan pintu bilik air ni tak jauh pun. Dia cuma buka pintu 2-3 langkah dah sampai ke bilik air yang kat luar. Tapi tetap kat luar jugalah bilik air dia tu. So dia buka pintu bilik air, nak masuk nak ambil wuduk. Tengah dia nak ambil wuduk ni, tengah cuci tangan kan, bercuci minyak-minyak yang tadi lepas masak tadi, tiba-tiba dia terasa macam dia sedang diperhatikan. Kan? Anak mata dia yang sebelah kiri ni, dekat ujung mata dia ternampak seperti ada seseorang yang sedang memerhatikan dia. Jadi Ustazah Hasnah ni, yelah dia ingatkan pencuri ke apa ke, duduk dalam bilik air tu kan, menunggu mangsa dia ni, menunggu masa nak merompak rumah ke apa kan. Kali bila Ustazah Hasnah tu toleh ke kiri geng, dia tu Allahu Akbar. Dia ternampak wujud arwah Sakinah tadi dengan keadaan yang sama macam masa dimandikan tadi tu, sedang berdiri dekat dalam bilik air tu memandang tepat ke arah Ustazah Hasnah ni geng. Kan? Ustazah Hasnah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ustazah Hasnah tu cakap kan. Kemudian yang sosok ni tadi masih berdiri kat situ tergapung, kan, memandang Ustazah Hasnah macam ni dengan senyum menyeringai gitu kan. Dan kat sosok tu, Ustazah Hasnah kata semakin lama makin mendekati dia. Dan Ustazah Hasnah ni dia pun ada, dia bukan kecil-kecil anak punya orang ni kan. Bukan kaleng-kaleng kan. Ada jugalah yang dibaca kan, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca tu. Dan dia lawan. Dia kata, pergi kau dari sini. Kau nak apa dengan aku? Ini bukan dunia kau. Pergi kau dari sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buatlah ritual ataupun bacaan-bacaan tu. Dan tepat masa tu azan maghrib saja, perlahan-lahan sosok tubuh Sakinah ni menghilang. Dan seraya dengan bunyi ilayan tawa dan juga bercampur dengan tangisan. Itu apa yang terjadi pada Ustazah Hasnah. Dan bila esoknya Ustazah Hasnah ni pergi beli barang kat kampung apa semua kan, diorang terdengarlah cerita-cerita daripada orang kampung. Katanya ternampak arwah Sakinah ni berkeliaran dekat kawasan rumah dia. Kan? Dan yang paling best kali, ada orang terserempak dengan arwah Sakinah ni dekat tempat di mana dia dimandikan tu geng. Dekat surau tu kat mana dimandikan. So huru-hara jugalah kampung masa tu. Tapi lebih kurang dalam 2-3 minggu je perkara tu terjadi kan. Dan kemudian dah kembali seperti sedia kala. Orang kata arwah jenazah tu, arwah Sakinah ni macam ada benda yang tak settle. Tu yang dia balik nak settlekan masalah dia tu. Tapi kalau dalam Islam, mereka ataupun roh yang orang yang dah meninggal dunia, rohnya memang terus ke alam dia. Dia tak boleh nak balik-balik, nak settlekan masalah ke apa, tak boleh. Kan? Dia akan terus duduk dekat alam roh sana, ataupun alam barzakh, alam kematian. Dia tak ada nak balik-balik ke dunia lagi. Mungkin apa yang dia nampak tu adalah korin. Korin yang menyerupai arwahnya Sakinah ni. Dan apa tujuan dia selain daripada menyesatkan manusia. Itu je lah. Kan? Tapi cerita yang sebenar kita tak tahu. Kan? Acak tak nak buat spekulasi apa-apa. So kita jadikanlah kisah ini sebagai
iktibar dan juga pengajaran untuk kita. So itulah dia geng, pengalaman Ustazah Halimah dan juga Ustazah Asnah. Alright geng, ini kisah yang ketiga. Kisah ni Cak rasa memberi sedikit keinsafan untuk kita lah. Okay? Kisah ni mengisahkan tentang seorang bernama Ismail. Kisah ni Acak dapat daripada pakcik. Pakcik Acak lah, pakcik kira macam sedari jauh juga. Berborak-borak dengan dia, dia cerita lah dekat satu kampung ni dulu. Dekat kawasan Johor ni, dekat satu kampung ni, ada seorang pemuda bernama Ismail. Dan Ismail ni, orang dia kalau kata setan, dia lagi setan daripada setan. Dia memanglah. Kau cakap je apa yang dia tak buat. Dadah, minum arak, merompak, menyamun, meragut, semua dia buat. Ismail ni. Kan? Ada satu hari ni geng, dia sedang meragut. Dia meragut, kemudian masa dia meragut tu kebetulan ada polis dapat kejar dia. Kan? Masa dia tengah kejar-mengejar dengan polis ni, tiba-tiba dia terlanggar satu motor yang ditunggang oleh seorang tua dan seorang budak lelaki. Lebih kurang Acak rasa umur belasan tahun lah katanya kan. Dia terlanggar, dia aksiden. Kan? Dan kemudian dia ni pun diberkas oleh polis. Dia tak tahu yang dua orang tadi tu tak tahu apa cerita lah. Mungkin cedera ke apa ke, tak tahu apa cerita lah. Dan kemudian Ismail ni pun diberkas dan dimasukkan ke penjara lah. Lebih kurang dalam 10-15 tahun macam itu dia menjalani hukuman di penjara. Kemudian di penjara tu dia banyaklah mengaji kan, berubah jadi orang yang lebih baik. Dia dapat hidayah dekat sana untuk berubah. Dan alhamdulillah dia pulang semula ke kampung kan. Alhamdulillah orang kampung pun dapat terima dia balik disebabkan dia dah berubah apa semua, dan dia berikrar nak jadi orang yang baik lah. Okey. So satu hari si Ismail ni dia belajar solat semula kan, belajar mengaji, belajar semualah tentang asas-asas Islam. Kan? Dia belajar mengaji dengan seorang imam yang ada dekat surau kat kampung dia ni. Imam tu nama Imam Aziz. Ni semua nama bukan nama sebenar Okey. Dia belajar sebelum masuk maghrib tu, dia belajar ngaji, lepas tu dia solat kan. Kemudian satu hari ni entah macam manalah Ismail ni dapat ilham ataupun dapat hidayah daripada Allah SWT. Dia kata dia nak pergi awal ke masjid nak solat tahajud. Pergi awal ke surau nak solat tahajud, kata dia. Nak menambah-nambah lah amalan-amalan dia yang lepas-lepas ni, yang dia dah tinggalkan solat, yang dah nak top up lah kan. Okay. So dia pun pergi ke surau dan minta kebenaran daripada Bilal ataupun Tok Syak situ untuk buka surau lebih awal. Dia nak mengajilah kat situ kan, solat tahajud. Jadi waktu siapa ni Ismail ni masuk ke surau, dia ingat dia yang dah paling awal. Rupa-rupanya ada yang lagi awal daripada dia kan. Dia nampak ada seorang budak lelaki, lebih kurang dalam umur dia dalam 20-an macam tu, belasan tahun ke 20-an macam itulah kan, sedang mengaji Quran. Sedap suara dia kan, sedang mengaji Quran. Lepas tu okeylah, tak apalah, dia pun ambil wuduk, dia pun solat. Dah habis solat, dia duduk sebelah budak lelaki tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Nama abang Ismail. Nama awak siapa? Nama saya Razif. Oh Razif, memang selalu ke datang awal ke surau ni? Hari-hari saya ada kat sini. Pukul 4.30 macam tu saya dah ada dah bang kat sini bang. Saya nak menghafal Quran, kata dia. Oh okey. Abang pun memang sekarang tengah belajar baca Quran ni. Kalau awak tolong abang ajar abang boleh? Boleh bang, InsyaAllah saya boleh tolong abang. Alhamdulillah. Okeylah. So bermula hari tu geng kan, dia si Ismail ni akan datang awal, solat tahajud, dan dia belajar baca Quran sampailah sampailah belajar Quran tu sampailah tiba waktu subuh dengan budak nama Razif ni. Okey. Seminggu, 2 minggu dia belajar dengan Razif ni sampailah dia bolehlah baca dengan lancar, dan ada jugalah ayat-ayat juz amma tu yang dia dah hafal. Alhamdulillah. Okey. Cuma apa yang dia pelik, lepas subuh je dia tak akan nampak Razif ni lagi dah.
Dia macam, mana Razif ni? Mungkin lepas subuh dia terus balik lah kan. Ada satu ketika tu dia tanya juga dengan Razif ni, Zip, kau ni lepas subuh je hilang. Cepat no, kau pergi mana? Oh, saya sekolah bang. Jadi lepas subuh tu habis dia bagi salam, saya terus balik kan, sebab nanti saya takut saya lambat pergi sekolah. Yelah. Okey lah, tak apalah. Alright. So satu hari ni geng, lebih kurang dah lebih sebulan dia dengan Razif ni belajar semua. Waktu maghrib tu imam tu cubalah, dia pun macam biasalah dia mengaji dengan imam ni kan. So imam ni pun cubalah dia ayat-ayat juz amma yang ustaz ni ajarkan dia, supaya imam ni ajar kat dia supaya dia hafal kan. Wah, bagus lah Ismail, kau sekarang ni dah banyak hafal, dah banyak improvement lah, imam dia kata. Jadi Ismail pun cakap lah, Alhamdulillah imam, sebab saya sekarang ni pukul 4.30, pukul 5 saya dah datang awal ke surau. Saya solat tahajud dan saya pun belajar baca Al-Quran dengan seorang budak kat sini. Jadi imam ni macam, oh ada budak yang datang awal ada ustaz, nama dia Razif. Imam tu macam, Razif yang mana ni? Ada ustaz. Dia memang ustaz memang tak perasan dia lah. Dia memang subuh je ada kat sini. Kata dia lepas subuh dia akan pergi sekolah. Cuba malam ni kau tunjuk kat imam. Mana tahu nanti lepas maghrib dia mesti dia datang kan. Itulah, tapi saya tak pernah nampak dia lepas maghrib ke lepas isyak dia ada kat surau. Tak apa. Nanti kita tengok malam ni ada ke tak dia. Malam tu geng, tunggu. Razif ni tak datang tau. Tak ada kan. Sampai orang semua dah balik tunggu ni. Imam tu tanya dengan Ismail lah, ada budak nama Razif tu? Tak ada ustaz. Mungkin yelah dia solat kat rumah kot. Okey. Tak apa, macam ni ustaz. Nanti kalau imam nak jumpa dengan budak Razif tu, kita datang awal lah imam. Okey juga. Ustaz, memang imam nak jumpa juga dengan budak ni kan. Bagus budak ni. Okey lah. So esok paginya datanglah imam dengan si Ismail ni ke waktu yang ditetapkan. Kali ni Razif tu tak ada. Geng. So Ismail ni macam, tak ada pula budak ni kan. Selalunya dia ada ustaz imam kat sini. Oh, dia sakit kot. Tapi Razif ni macam pernah dengar lah nama dia. Kebetulan lepas tu geng, adalah 2-3 orang jemaah datang. Lepas tu demam ni lah, tegurlah imam. Wah imam, awal lah ni imam kan. Saya baru dia nak buka ni bilik imam semua kan. Lepas tu so imam ni cakap lah, tak ada, saja teman si Mail ni Kata dia ada seorang budak nama Razif ni ajar dia ngaji. Jadi saya pun nak jumpa lah dengan budak tu kan. Bagus budak ni. Manalah tahu kan boleh jadikan tenaga pengajar untuk surau kita ni. Boleh ajar anak-anak yang dekat kampung kita ni mengaji. Budak nama Razif? Budak tu macam mana? Jadi si Ismail ni pun describe lah budak tu macam mana, gini kan. Sekali ada salah seorang jemaah kat situ cakap, Razif, dia ada tahi lalat kat sini ke? Ada tahi lalat kat sini. Budak dia tinggi-tinggi lampai segini ke tinggi dia. Kulitnya sawo matang. Mata dia sepet sikit. Dan selalu pakai jubah putih, kopiah hitam. Betul lah tu. Memang dia hari-hari kat sini. Anak abang ke? Ya, anak saya tu. Nama dia Razif bin Sahar. Oh, bagusnya anak abang. Terima kasih abang. Dah mendidik anak abang ni. Dan dia pun dah ajar saya bla 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 gitulah. Ismail ni pun salam dengan Pakcik Sahar ni kan. Jadi Pakcik Sahar ni dia lepaskan tangan dia. Tapi untuk pengetahuan awak, anak saya dah meninggal 10 tahun yang dulu. Termenung sekejap semua orang kat situ. Lepas tu si imam ni pun seakan-akan macam dah lupa yang ada seorang jemaah ni yang ada anak bernama Razif tau. Ya Allah, ya aku pun lupa yang anak kau nama Razif. Dan untuk pengetahuan Mail, Razif tu memang budak tahfiz lah kan. Dia memang hafal Al-Quran.
And dia memang anak kariah kampung tu. Semua macam boleh terlupa yang anak kepada Saha ni namanya Razif. Si Mail ni tanya lah, dia meninggal sebab apa tuan? Meninggal sakit ke? Tak. Dia meninggal disebabkan kemalangan. Kemalangan? Kemalangan kat mana? Kau lupa ke Mail? Lupa? Kau yang langgar kami masa kau sedang kejar-mengejar dengan polis 10 tahun yang dulu. Bam, baru Mail ingat. Ingat tak tadi Acik cakap, masa dia pergi merompak apa semua tu, masa dia meragut tu, lepas tu kena kejar dengan polis, tiba-tiba dia terlanggar satu motosikal yang dibuncing oleh Pakcik Saha, yang dibawa oleh seorang lelaki dengan seorang budak. Kemudian dia orang berlanggar dan dia orang kemalangan tu, dan itulah dia, Pakcik Saha dengan Razif. Jadi Pakcik Saha ni dia tunjuklah bekas dia aksiden kan, berjahit, lepas tu tulang ni kata tulang tangan dia ni patah benda semua sampai dia tak boleh tak boleh nak gunakan lagi dah tangan sebelah kanan dia. Dan anak dia pula si Razim ni meninggal disebabkan jatuh dalam longkang dan kecederaan yang teruk dekat kepala. Jadi si Mail ni pun nangis minta maaf sangat-sangat lah dengan si Saha ni apa benda semua kan. Jadi si Saha ni pun cakap lah, sebenarnya aku tahu anak aku Razif selalu ada kat sini kan. Aku pun pernah jumpa dia dekat sini. Dan aku tak sangka pula yang kau akan jumpa anak aku Razif ni. Dan Razif ni juga selalu datang dalam mimpi aku. Katanya dia suruh ikhlaskan pemergian dia dan ikhlas memaafkan kau ni Mail. Kata dia. Kerana kalau kita simpan dendam, marah sekalipun, Razif ni takkan boleh kembali ke dunia. Dan memang takdir dah tertulis macam tu. Jadi walaupun hati aku ni masih ada sisa-sisa marah lagi dekat kau, tapi tak apalah. Kerana Allah aku maafkan kau. Menangis-nangis si Mail ni. Menangis-nangis si Mail ni dekat depan si Saha ni kan. Minta maaf sangat-sangat. Jadi yang ada kat situ tu semua macam terdiam lah tengok kat kejadian tu kan. Jadi imam tu pun peluk si Saha ni, peluk si Mail ni, kata InsyaAllah lah, marilah kita sama-sama bimbing si Mail ni supaya jadi orang yang lebih baik kan. Mail ni pun dah berubah dan dia pun tak nak mengulangi lagi kesilapan-kesilapan yang lalu. Sama-samalah kita bimbing dia kan, jangan tinggalkan dia kan, supaya dia tak berubah jadi orang yang tak balik lagi buat benda-benda yang dulu-dulu tu. So begitulah kisah dia. Alright gang, itulah dia 3 kisah yang Acak nak sampaikan pada malam ini. Acak harap kisah-kisah yang Acak sampaikan pada malam ini memberi sedikit sebanyak iktibar buat kita. Sedikit sebanyak pengajaran untuk kita yang kita boleh jadikan pedoman dalam hidup kita ni. Okay? So gang, kepada anda yang nak kongsikan kisah seram kepada Acap, boleh hantarkan ke acap@situkancerita.com, dekat email kat bawah ni, dekat sini ni email ni. Ataupun anda boleh hantarkan melalui WhatsApp ke 0192523047. Acap ada sediakan link dekat description box dekat bawah. Dan follow semua social media Acap ni, dekat TikTok, dekat Instagram dan juga di Facebook. Alright. Kepada anda yang mungkin belum lagi tekan butang subscribe channel Situkan Cerita ni, silakanlah tekan butang subscribe tu, tekan sekali butang loceng supaya korang tak ketinggalan kisah-kisah yang Acap akan sampaikan nanti. Dan right gang, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan lebih banyak kisah seram yang akan Acap ketengahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seram tak.